Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bertemu dengan cikgu belajar matematik bersama cikgu Kamrudin, Sekolah Kebangsaan Komplek Latak Abang, 23,500 Limau Terengganu. Okey, bukalah hati, lapangkan dada, tingkatkan usaha, pastikan berjaya. Okey, kita masuk kepada operasi tambah dalam masa dan waktu. Okey, sebelum ini kita telah mempelajari tentang bagaimana menukarkan unit waktu, dan dalam masa tambah dan waktu, dalam operasi tambah masa dan waktu ini terdapat juga bagaimana kita nak menukarkan daripada unit kecil kepada unit besar dan unit besar kepada unit kecil nanti. Okey, kita sama saksikan selepas ini. Operasi tambah dan unit masa dan waktu. Contoh 1, 15 jam tambah dengan 13 jam bersamaan berapa jam. Okey, kita tukarkan dia dalam bentuk lazim. Okey, 15 tambah 13, kita akan dapat jawapannya 28. Ini sangat mudah, tapi perlu diingat penambahan mestilah bermula daripada rumah sah, diikuti kepada rumah puluh dan seterusnya pada rumah-rumah yang lain. Perkara ini sangat penting bagi murid-murid faham supaya tidak terjadi kesilapan sewaktu menambahnya nanti. Dalam masa dan waktu, contoh 2A, 95 minit tambah 140 minit. Jadi berapa dalam unit minit? Jawapan yang dikehendaki dan unit. Okey, kita susun dalam bentuk lazim. Okey, kita mulakan daripada rumah sah. 5 tambah 5 tambah sifar sama dengan 5, diikuti rumah puluh. 9 tambah 4 sama dengan 13. Kita ambil 3 dan 1 tangan di atas. Okey, kemudian kita tambah daripada unit rumah ratus. Kita akan dapat 200. Jadi jawapan yang kita dapat ialah 235 minit. Okey, selesaikan dari bentuk lazim dan tambah mesti bermula daripada rumah yang paling kecil, iaitu rumah besar. Okey, murid-murid. Okey, kita ikuti operasi tambah dan masa dan waktu lagi. Contoh 2B melibatkan perkara yang sama, soalan yang sama, hanya jawapan yang dikehendaki dalam jam dan minit. Okey, 95 tambah dengan 140 minit, 40 minit, 140 minit. Jadi 95 tambah 140 minit, kita akan dapat sama je jawapan dia, 235 minit. Memang mesti bermula daripada rumah sah, diikuti rumah puluh dan seterusnya pada rumah ratus. Cuma ada sedikit perbezaan di sini apabila jawapan yang dikehendaki adalah dalam jam dan minit. Okey, bagaimana kita untuk mendapatkan daripada jawapan 235 minit ini kepada jam dan minit? Okey, untuk mendapatkan jawapan dalam jam dan minit, 235 minit lagi tadi yang kita dapat tadi perlu dibahagikan dengan 60. Kerana 60 minit bersama dengan 1 jam. Okey, kita buat dalam bentuk lazim pembahagian 60, iaitu 235 bagi dengan 60. 60 darab 3 dapat 180. 235 tolak dengan 180, kita akan dapat 55 baki. Jadi 3 ni adalah unit jam. Okey, 3 ni adalah dalam unit jam yang akan kita dapat nanti, unit jam, dan 55 baki ni adalah dalam unit minit. Jadi jawapan yang akan kita dapat di sini ialah 3 jam 55 minit. Okey, 55 minit. Okey. Jadi perlu diingat murid, bila soalan diberikan dan bentuk yang hampir sama je, tapi jawapan yang dikehendaki tu, jawapan yang dikehendaki oleh soalan tu berbeza, sama ada direct kepada unit minit saja ataupun terus kepada unit jam dan minit. Jadi kita kena tengok dan kita kena faham betul-betul kehendak soalan tu bagaimana. Okey, masih lagi operasi tambah dan unit masa dan waktu.
contoh 3A melibatkan unit hari. Okey, 17 hari tambah dengan 15 hari, berapa hari jumlahnya? Okey, kita tukar dalam bentuk lazim, kita buat dalam bentuk lazim, tambah daripada unit SAR. Okey, unit SAR, kemudian terus diikuti oleh unit unit puluh. Okey, kita dapat 32 hari. Okey, 32 hari. Jadi 32 hari terus kita akan dapat jawapan 32 hari, sebab jawapan yang kita nak dikehendaki itu adalah unit hari. Daripada hari tambah hari, dan jawapan yang kita nak adalah dalam bentuk hari juga. Jadi kita tambah seperti biasa saja. Itu yang pentingnya adalah ada bentuk lazim, supaya jawapan yang kita dapat nanti adalah tidak tersilap. Okey, operasi tambah dan unit masa dan waktu. Okey, contoh 3B. Okey, contoh 3B. Kenapa kita buat 3B? Kerana soalan ni berkendakkan jawapan yang berbeza, iaitu dalam unit minggu dan hari. Soalan sama, 17 hari tambah dengan 15 hari, tapi jawapan yang kena diberikan dengan kendaki adalah unit minggu dan hari. Okey, kita buat dalam bentuk lazim yang sama seperti tadi. Okey, tambah dengan unit SAR dahulu, kemudian diikuti dengan 50, maka kita akan dapat jawapan 32 hari. Okey, 32 hari. Untuk mendapat jawapan dalam minggu dan hari, jawapan 32 yang kita dapat tadi perlu dibahagikan dengan 7. Sebab apa? Kerana 7 hari bersamaan dengan 1 minggu. Maka 32 hari tadi kita bahagikan dengan minggu dengan 7. Okey, kita akan dapat 7 darab 4. Okey, 7 darab 4 sama dengan 28. Okey, dan 32 ni perlu tolak dengan 28. Maka baki yang kita dapat ialah 4. Okey, jadi 4 bahagian atas ini adalah dalam bentuk minggu. Okey, 4 dalam bentuk minggu, sebab kita mencari dalam unit minggu. Dan baki ini tadi, 4 baki 4 ni adalah, okey, baki ini adalah dalam unit masih kekal unit hari. Jadi jawapan yang kita akan dapat nanti ialah 4 minggu 4 hari. Daripada 32 hari ini yang kita dapat dari awal, jawapan dari awal, kita tukar kepada unit minggu dan hari, maka kita akan dapat 4 minggu 4 hari. Harap murid-murid dapat faham jelas perkara ini. Okey, kita teruskan lagi. Tambah dan unit masa dan waktu. Contoh 4, 36 dekad tambah dengan 45 dekad, dan jawapan yang diperlukan adalah dalam unit dekad. Okey, jawapan yang digunakan dalam unit dekad. Ini pertambahan seperti biasa saja dalam bentuk perpulahan, walaupun diberi dalam bentuk perpulahan kita tambah. Cuma kita selesaikan dalam bentuk lazim, yang pastinya kedudukan titik perpulahan itu mesti selari. Titik perpulahan mesti selari. Okey, tambahan mesti bermula pada rumah yang paling kecil, iaitu rumah per-10. Okey, ini rumah per-10. Kemudian diikuti rumah besar. Okey, ini rumah besar. Jadi, kita akan dapat jawapan ini ialah 81 dekad. Okey. Jadi, mudah saja melibatkan perpulahan. Yang penting di sini ialah kedudukan titik perpulahan itu mesti selari menegak. Okey, selari menegak. Okey, operasi tambah dari unit masa dan waktu lagi, iaitu contoh yang kelima, cikgu bagi 5A. Ini dah bentuk perpecahan. 1/4 tahun tambah dengan 1/4 tahun. Jawapan perlukan dari unit tahun. Okey, kita buat 1/4 tambah 1/4. Yang ini kita telah belajar waktu tahun 4 yang lalu bagaimana untuk menambah pecahan. Okey, ini pecahan ialah melibatkan dalam unit nombor di bawah yang sama, iaitu pembawah yang sama, 4 dan 4. Okey, jadi kita buat tambahan seperti biasa saja. Cuma yang di sini apabila kita dapat jawapan dia 2/4 di sini. Okey, 2/4 ni perlu kita tukar kepada pecahan termudah, iaitu dengan bahagikan dengan nombor yang sama. Tapi nombor apa di sini bergantung pada jawapan yang kita dapat, ya, menggunakan sifar yang sama di sini. Maksudnya nombor di atas ni, okey, nombor di atas ni 2 bahagi dengan 2, maka nombor di bawah ni 4 bahagi juga dengan 2. Okey, kita akan dapat
1/2 tahun, itu setengah tahun lah. Jadi bila kita menambah pecahan, pastikan nombor di bawahnya adalah sama, nombor penyebutnya adalah sama. Okay. Kalau tak sama, maka kita perlu tukarlah. Okay. Jadi jawapan 2/4 ni, 2/4 tahun ni, kita perlu pemudahkan menjadi 1/2 tahun. Okay. Sebab ini jawapan yang dikendaki adalah unit tahun. Okay. Baiklah, kita sambung. Operasi tambah dan unit masa dan waktu juga. Masih lagi operasi tambah. Okey, contoh 5B di sini. 1/4 tahun tambah dengan 1/4 tahun. Tapi jawapan yang dikendaki adalah dalam unit bulan. Okey, bila dikendaki dalam unit bulan, satu pengiraan di sini iaitu kita perlu darab dengan 12. Sebab apa perlu 12? Sebab satu bulan bersamaan 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey. Maafkan dulu. Okey. Jadi 1/4 tambah dengan 1/4. Okey, buat jawapan seperti tadi juga. Kita akan dapat 2/4 di sini. 2/4 ni lah yang perlu kita darab dengan 12. Sebab 12 bulan tu bersamaan dengan 1 tahun. Okey. Okey, jadi 2 darab 12. Okey, 2 darab 12 per dengan 4 dapat 24/4. Maka 24 bagi 4 ni dapat 6 bulan. Okey, bagaimana 24 dan bagi per 4 ni kita buat untuk dapatkan 6 bulan? Kita tukar dalam bentuk lazim, iaitu 24 bagi dengan 4. 4 darab 6. Okey, 4 darab 6 dapat 24. Maka 24 darab 24 habis dapat. Okey, dapat 6 bulan di sini. Okey. Okey, kita teruskan lagi dengan operasi tambah dan unit masa dan waktu. Contoh 5B. Okey, contoh 5B ni, jawapan dikendaki ialah dalam unit bulan. Okey, dalam unit bulan. Okey. Cuma berbeza sedikit kaedah pengiraannya. Di mana 1/4 tahun ni, terus kita tukar. Okey, kita tukar di unit bulan terus. Okey. Jadi 1/4 ni darab dengan 12. Maka 1 darab 12 per 4, 12 per 4 dapat 3 bulan. Okey, 1 yang kita dapat. Yang bulan daripada 1/4 ni tadi. Okey. Okey, jadi 1/4 tahun juga ni sini. Juga kita tukar dengan mendarat dengan 12. 1 darab 12 per 4, 12 per 4. Okey, 12 per 4 ni juga kita dapat 3 bulan. Okey, kita dapat 3 bulan juga. Okey, jadi 3 bulan tambah dengan 3 bulan, maka kita akan dapat 6 bulan. Jadi 1/4 tahun perlu darab dengan 12. Okey, perlu darab dengan 12 untuk mendapatkan unit dalam unit bulan. Okey, itu je. Benda yang sama bergantung pada murid-murid semua. Kaedah 5B ni ataupun 5A tadi yang lebih sesuai pada kefahaman murid untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Kita tengok berikutnya. Okey, tip penting yang cikgu nak tekankan di sini ialah selesaikan operasi tambah atau tolak bermula daripada unit yang paling kecil. Mesti selesaikan, ataupun kita nak tambah mesti boleh daripada unit yang kecil. Kalau soalan tu melibatkan nombor bulat biasa, maka daripada rumah besar. Tapi kalau melibatkan perpuluhan, daripada rumah yang terkecil dan unit perpuluhan tersebut, ber-10 ke, ber-100 ke, bergantung pada soalan tersebut. Okey, yang keduanya pastikan jawapan dan unit yang tepat. Okey, jika ada pertukaran unit, pastikan guna jadual pertukaran yang betul. Okey, jadual pertukaran yang betul. Jangan kita nak cari dalam unit, kita darab dengan 12. Pertukaran unit dalam tahun. Okey, pertukaran unit besar, okey, kepada unit yang kecil mesti gunakan operasi bahagi. Unit yang besar kepada unit yang kecil mesti operasi bahagi. Manakala pertukaran unit yang kecil kepada unit yang besar mestilah menggunakan operasi darab. Okay. Contoh-contoh dah diberikan sebentar tadi. Jadi murid-murid boleh rujuk kembali jika sekiranya inginkan kepastian lebih tentang apa yang cikgu sebutkan di sini. Okey. Okey, sekianlah dulu untuk kali ini. Semoga penerangan cikgu dapat memberikan kefahaman yang jelas tentang tajuk yang telah kita bincangkan
pada hari ini, itu berkenaan dengan tambah masa dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.